Baik, bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Kita makin hampir kepada pilihan raya umum ke-15. Masih lagi kita tidak tahu teka-teki ini akan penghujungnya bagaimana. Debat semakin hangat sejak beberapa hari ini berkenaan dengan spekulasi pembubaran parlimen dan sebagainya, tapi masih lagi tiada sebarang pengesahan. Dan satu lagi teka-teki adalah sama ada PAS akan menjalinkan kerjasama dengan Barisan Nasional pada PRU15 kelak dengan memutuskan untuk meneruskan usaha penyatuan ummah mereka, iaitu membabitkan ketiga-tiga parti teras Melayu, UMNO, PAS dan Bersatu. Dalam satu kenyataan hari ini, PAS berkata keputusan untuk terus mengejar penyatuan ummah ini dibuat selepas mereka selesai mesyuarat ahli jawatan kuasa di Ibu Negara sebentar tadi yang dipengerusikan oleh Presiden Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tan Sri Abdul Hadi Awang juga menambah, parti itu memutuskan tiga negeri yang dikuasai mereka, Kelantan, Kedah dan Terengganu, tidak akan bubarkan Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Keputusan itu dibuat untuk membolehkan segala usaha ditumpukan kepada persiapan menghadapi musim tengkujuh yang dijangka melanda pada pertengahan November sehingga Mac tahun depan. Dan Tan Sri Hadi menjelaskan PAS berpandangan perlu ada keanjalan dalam rundingan PAS dengan UMNO dan Bersatu. Termasuklah berkenaan syarat-syarat yang dikemukakan dan rundingan kerusi yang sedang diusahakan. Sebelum ini, UMNO meletakkan 3 syarat pada PAS sekiranya ingin kembali membentuk kerjasama. Antaranya perlu mengumumkan keluar dari Perikatan Nasional dan memutuskan kerjasama dengan Bersatu. Dan saya mahu mendapatkan yang lanjut bersama dengan Ketua Penerangan PAS Khairil Nizam Kirudin yang menyertai saya menerusi telefon sekarang. YB Khairil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Numan, apa khabar? Khabar baik, YB. YB, melihat kepada pendirian UMNO dan Bersatu setakat ini, apa yang meyakinkan PAS bahawa agenda penyatuan ummah untuk menyatukan UMNO dan Bersatu bersama dengan PAS ini akan berjaya? Alhamdulillah setakat ini ada perbincangan dan pertemuan yang dilakukan daripada masa ke semasa untuk mencari titik persamaan. Dan kita komited ke arah itu, selagi mana tidak sampai ke penghujungnya, kita akan berusaha untuk memastikan tidak berlakunya 3 penjuru pada kawasan parlimen yang tertentu. Apa yang memberikan PAS keyakinan atau harapan itu? Kerana seperti yang kita sedia maklum, UMNO antara syarat yang diletakkan kepada PAS adalah putuskan kerjasama dengan Bersatu. Bersatu dengan PAS atau UMNO dengan PAS mungkin kurang mencabar, tapi UMNO dengan Bersatu itu mungkin lebih mencabar. Jadi apa strategi yang PAS gunakan untuk menjayakan rundingan ini? Ya, Luman dan semua, kerusi-kerusi yang kita maklumkan ini adalah kerusi-kerusi yang sekiranya berlaku pertemuan 3 penjuru, maka kemenangan akan laluan mudah kepada PH. Jadi dalam arti kata lain, pastinya UMNO dan PAS memerlukan di antara satu sama lain. Sebab kalau kami bertanding, bertembung sesama kami, maka PH akan menang. So kalau PH menang, usah kata PAS, UMNO juga akan kalah. Jadi itulah titik persamaannya. Tidak membenarkan PH untuk menang. Jadi pada kami itu adalah alasan yang cukup kuat untuk memastikan kita boleh bekerjasama. Mungkin bukan dalam satu formal coalition, tetapi sekurang-kurangnya kita ada konsensus supaya tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan parlimen ini tidak berlakunya pertemuan 3 penjuru. Bagaimana tactical move-nya, strateginya ataupun syarat-syarat perbincangannya, itu insya-Allah sedang diusahakan. Adakah terdapat sebarang permintaan dari PAS dalam rundingan ini berkenaan dengan pengagihan kerusi, memandangkan YB menyentuh berkenaan kerusi ini? Contoh, adakah PAS meletakkan syarat mahu kekal bertanding di kerusi PAS menang atau minta pertambahan kerusi di setengah parlimen dan sebagainya? Asas awal kepada perbincangan sebelum ini pun memang kita bersetuju untuk status quo. Mana kerusi-kerusi yang telah dimenangi, incumbentnya daripada parti sama ada PAS maupun UMNO, maka dia kekalkan. Itu satu perkara yang tidak ada sebarang pertelingkahan. Memang ada titik persamaan pada itu. Dan untuk yang cabarannya ialah pada kursi-kursi lain. Kursi-kursi yang kita kata pertumbuhan 3 penjuru akan membolehkan laluan yang mudah kepada PH. Jadi ini yang sedang dalam perbincangan. Pastinya dalam perbincangan itu memanglah kita mahukan pertambahan kerusi, ya, sebab ada kawasan-kawasan tersebut yang undi trust PAS lebih kuat daripada undi trust UMNO. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini akan dibincangkan oleh technical team untuk pastikan berlakunya pembahagian yang adil. Adil itu bermaksud meletakkan sesuatu di tempatnya, ya, bukan maksud 50-50. Adakah perbincangan yang sedang berlangsung itu
YB dan juga PAS optimistik akan berlangsung bukan sahaja dengan jaya ataupun berakhir dengan jaya, tapi berakhir dalam masa yang ditetapkan, kerana difahamkan sebelum ini UMNO meletakkan deadline sehingga hujung minggu ini. Jadi komen YB berkenaan dengan itu? Jawatan kuasa teknikal itu juga yang dipersetujui oleh UMNO. Jadi saya pasti sama ada deadline ataupun tidak, pastinya UMNO akan juga bertanya kepada tim jawatankuasa teknikal itu bagaimana status perbincangan tersebut. Setakat yang dimaklumkan kepada kami dan dibincangkan, perbincangan sedang berjalan dan akan terus berjalan sehingga mencapai titik persetujuan. Saya yakin dan percaya dan optimis, kami yakin dan optimis. Sebab kalau titik pertemuan itu tidak dapat, maka kedua-dua parti akan rugi. Kita bercakap tentang interest kedua-dua parti. Kalau PAS bertemu dengan UMNO pada kursi-kursi ini, kita kedua-duanya akan kalah. PH akan menang. Jadi eloknya, sebabkan oleh kerana itulah, basis itulah menyebabkan kita mampu untuk duduk bersama dan berbincang untuk memastikan tidak ada laluan mudah kepada PH. Jadi hari ini ada Sabtu, bermakna deadline yang dikatakan diletakkan oleh UMNO hujung minggu ini untuk PAS pilih sama ada mahu UMNO ataupun bersatu, itu bukan hard deadline, YB? Ya, pada pendapat PAS begitu, dan kita berharapkan UMNO juga mempunyai pendapat dan pandangan yang sama. Sebab macam saya kata tadi, keutamaannya untuk tidak memberikan kemenangan mudah kepada PH pada kursi-kursi ini. Dalam kenyataan tadi juga PAS ada menyebut PAS parti akan kekal anjal dalam rundingan dengan UMNO dalam satu ini, termasuk mengenai syarat-syarat yang dikemukakan dan rundingan kerusi. Selain daripada kerusi, apa syarat-syarat utama lain yang PAS letakkan, YB? Ya, syarat-syaratnya itu dalam proses penentuan. Cuma yang di antara yang saya rasa benda yang semua orang dah faham dan mengetahuinya ialah negeri-negeri yang di mana PAS menjadi ketuanya, begitu juga dengan UMNO tidak berlaku pertemuan lah begitu. Maknanya kalau contohnya di Pahang, kita UMNO memerintah di Pahang, maka kita tak ganggu negeri tersebut. Begitu juga dengan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, di mana PAS memerintah, maka kita berharap syarat itu diterima. Maknanya tidak berlaku pertemuan di peringkat negeri-negeri untuk supaya kita mendapat titik pertemuan di peringkat parlimen. Tidak ada syarat yang diletakkan oleh PAS yang lain, seperti sebagai contoh tidak akan mengangkat mereka yang berdepan kes mahkamah dan sebagainya. Adakah itu disentuh juga? Itu perkara yang kita akan bincang secara dalaman, dan sebenarnya ada lagi satu tawaran PAS yang cukup menarik. Cuma yang ini saya serahkan dahulu kepada technical team, telah pun dipersetujui dalam mesyuarat sebentar tadi. Cuma dia masih lagi dalam bentuk embargo. Kita minta dulu technical team untuk berbincang. Dan syarat itu sebenarnya menguntungkan UMNO. InsyaAllah. PAS antara yang berpendirian bahawa PRU 15 tidak patut disegerakan. Dalam kenyataan yang sama juga PAS mengesahkan bahawa negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS DUN tidak akan dibubarkan. Kelantan, Terengganu dan lain-lain. Ini selaras dengan pendirian banyak parti lain tidak termasuk UMNO. PH juga berpendapat yang sama dan sudah mengumumkan yang sama. Jadi untuk mengejar kerjasama penyatuan ummah atau dengan UMNO ini, adakah ini sahaja boleh jadi deal breaker, YB? Iaitu PAS tidak mahu PRU 15 diadakan segera, UMNO mahu. Jadi adakah itu menjadi halangan yang besar dalam sebarang kejayaan yang diharap akan dikecapi? Macam saya katakan tadi, ada beberapa syarat-syarat yang ditentukan, dan di antara syarat yang dinyatakan kepada umum adalah kami tidak akan melakukan pilihan raya di peringkat DUN. Kita tidak akan membubarkan DUN sehinggalah berakhir suku pertama tahun hadapan. Jadi itu adalah perkara yang termasuk dalam syarat, dan kita harapkan UMNO menghormatinya. Sebab itu negeri-negeri yang diperintah oleh PAS. Cuma yang macam saya katakan tadi, Luman, asas yang kita bincang ialah pada kerusi parlimen yang sekiranya berlaku pertemuan tiga penjuru, ia memberikan kerugian kepada PAS dan juga UMNO. Kita ada interest yang sama pada kursi-kursi tersebut. Jadi dia tidak melibatkan isu negeri dah sekarang ni. Ia melibatkan isu kepada kursi parlimen sebanyak 27 kursi parlimen yang sekiranya berlaku pertemuan, PH akan menang. Jadi saya faham poin itu. Ya, saya faham poin itu. Tapi katakan antara perkara yang yang dibincangkan dalam rundingan YB adalah jika UMNO bertegas mahu mengadakan PRU 15 dalam masa terdekat, katakan bulan 11 ataupun bulan 12. Dan mereka memberikan kata putus mereka tidak akan berganjak daripada pendirian itu. Adakah PAS sanggup untuk juga bersetuju PRU 15 diadakan tahun ini jika itu yang membezakan sama ada UMNO mahu menerima PAS atau tidak?
macam kita katakan, penentuan tarikh pilihan raya ini ada, saya rasa Luman pun tahu dia ada dua school of thought yang berbeza kan. Satu, dia melalui nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong melalui jemaah menteri, dan satu lagi school of thought mengatakan sekadar penataan seorang Perdana Menteri, nasihat Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu dua school of thought yang berbeza dalam perkara 40-1. Jadi poin saya ialah, kalau ditakdirkan berlakunya pilihan raya, maka kita terpaksa komited untuk bersama dalam pilihan raya tersebut. Dan dari sudut perbincangan kerusi tetap akan berlaku sebab definitely kita mahukan pilihan raya berlaku pada tahun depan. Itu hasrat PAS. Tapi kalau ada pilihan raya berlaku di depan mata, takkan kita nak biarkan saja. We need to involve also dalam pilihan raya tersebut. Cuma kita berharap macam mana pertemuan berlaku sekalipun, pada 27 kerusi ini ada perbincangan dan konsensus antara UMNO dan juga PAS. Okay. Saya faham bahawa rundingan sedang berlangsung dan saya faham matlamat PAS adalah untuk tidak ada pertemuan kerusi akan menguntungkan Pakatan Harapan, dan matlamat besarnya YB adalah untuk menyatukan UMNO, PAS dan juga Bersatu Penyatuan Ummah. Tapi adakah PAS bersedia jika ini tidak berjaya? Adakah PAS bersedia untuk terpaksa memilih salah satu? Ada telah dibincangkan dalam masyarakat seperti tadi. Kita biasalah bila kita berbincang tactical move ni, dia ada option A, option B, plan A, plan B, plan C. Definitely kita dah ada satu ultimatum yang kita mahukan supaya tidak berlakunya 3 penjuru. Tapi sekiranya berlaku setback pada perbincangan, ada tindakan-tindakan yang akan diambil oleh PAS. Termasuk PAS bersedia untuk mengambil risiko-risiko tertentu asalkan tidak diberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Risiko itu adakah termasuk bergerak solo? Ya, berkemungkinan sedemikian. Okey, akhir sekali YB secara ringkas, jika terpaksa berdepan pilihan antara PAS dan Bersatu, saya tak akan tanya mana yang akan dipilih. Saya tak akan tanya dahulu. Tetapi jika terpaksa berdepan dengan pilihan antara UMNO dengan Bersatu, apa antara perkara-perkara utama yang PAS akan lihat dan menjadi penting kepada PAS untuk buat keputusan itu? Pastikan PAS mendapat kursi yang lebih banyak. Lebih banyak daripada yang dipegang sekarang 18 tak silap saya, atau lebih banyak daripada yang dipertandingkan pada PRU 14? Pastikan PAS mendapat lebih banyak daripada apa yang kita dapat dalam PRU ke-14. Target kita adalah 40 kursi parlimen, insya-Allah. Baik, terima kasih YB, Khairil Nizam Kirudin, Ketua Penerangan PAS, dan kita akan terus mengikutinya sudah tentu. Segalanya kami akan bawakan dalam buletin-buletin kami yang seterusnya, dan juga di astrowarna.com. Itu sahaja untuk fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.